So malam ni kita nak buat cara berbeza sikit. Malam ni kita akan do a lot of activities. Kita akan pastikan anda semua bergerak dan tidak duduk dekat tempat masing-masing dengan begitu lama. So malam ni kita nak bincangkan, kita nak sembang tentang satu topik yang sangat-sangat penting. Especially kita sebagai usahawan. Usahawan ni dia spesies yang berbeza daripada manusia-manusia lain kat luar sana. Dulu ada seorang sahabat saya, Aziz Ali, dia kata usahawan ni pada planet Jupiter. So usahawan ni dia spesies manusia yang berbeza sedikit. Apakah mindset usahawan yang luar biasa? So malam ni kita nak bincangkan, kalau kita ada bagus mindset sebegitu, kalau kita tak ada, malam ni adalah malam untuk kita sama-sama develop dan cultivate dan teruskan dengan mindset yang betul supaya insya-Allah results yang kita dapat pun seperti yang kita inginkan. Kajian dekat Stanford University dia menunjukkan bahawa success in business ni kan ditentukan oleh IQ kita, tapi dia lebih kepada kita punya mindset. Whether or not you ada growth mindset ataupun fixed mindset. So malam ni kita nak bincangkan growth mindset tu macam mana. Ada satu hadis Nabi SAW sebut, Allah tidak memandang kepada rupa kita, Allah tak pandang kepada harta kita. Allah pandang apa? Hati. Allah pandang amal. Rupa adalah results yang Allah bagi. Dia tak pandang. Tadi bagi. Sama juga macam harta. Allah tak pandang. Yang Allah pandang apa dia? Niat kita dan juga usaha kita. Hati dan amal. So those are the two things yang kita kena perbetulkan. Hati kita, cara kita berfikir dan juga tindakan kita. Soalan saya kepada anda, kenapalah rendah sangat? Tak ada komunikasi, lagi. Nah, benda yang kita sebut ni, nama dia apa? Alasan. Mana orang sebelah cakap dia alasannya tu. Saya panggil benda tu bangau. Tahu bangau? Kenapa bangau? Pernah dengar lagu Bangau Oh Bangau? Bila kita tanya bangau dalam lagu Bangau Oh Bangau tu, tanya bangau oh bangau, kenapa kau kurus? Bangau cakap apa? Dia salahkan ikan. Dia kata ikan lah tak timbul. Dia tanya ikan lah, ikan kenapa kau tak timbul? Oh, rumput panjang sangat lah. Kan? Salahkan rumput. Dia tanya rumput kenapa panjang sangat? Oh, kebau lah tak makan, lembu lah tak makan. Dia tanya lembu pula. Cerita tu panjangan sebab setiap makhluk dalam cerita tu menyalahkan makhluk yang lain. So, perkara utama yang kita kena buat sebagai usahawan, kalau kita nak ada mindset usahawan yang luar biasa ni, yang kita kena stop lakukan adalah kita kena berhenti berhenti membangau. Bagus. Otak kita ni suka jalan mudah. Itu otak orang biasa. Otak orang luar biasa, dia buat jalan yang payah. Kita ni usahawan ke ataupun alasanwan? Kalau usahawan dia kena usaha, betul tak? Dia bukan bagi alasan salahkan orang. Usahawan dia usaha. Cara macam mana, masalah macam mana dia usahakan juga. Dia bukan bagi alasan. Salahkan orang, salahkan keadaan, komplain. Nah, bila kita komplain, kita sebenarnya mengecilkan potensi yang ada dalam diri kita. Bila kita ada ilmu sebenarnya, gila lah, aku boleh buat lagi dahsyat sebenarnya. Tapi bila kita start bagi alasan, salahkan orang, salahkan keadaan politik ke, bila kita start menyalahkan keadaan, kita start komplain, kita sebenarnya sabotage diri kita. Otak kita ni ada satu bahagian kat tengah tu dipanggil hippocampus. Hippocampus ni dia macam hard disk. Dalam komputer kita ada hard disk kan? So, hippocampus dekat bahagian tengah. Hippocampus ni macam hard disk kita. Siapa kat sini pengalaman berniaga lebih daripada 5 tahun? Angkat tangan. Sebelum dia niaga, dia bekerja. Angkat tangan. Siapa kat sini jumpa orang macam-macam? Angkat tangan. Semua tu adalah pengalaman yang berharga. Setuju? Pengalaman yang berharga semua tu disimpan dalam hippocampus. Siapa kat sini selalu pergi kelas? Angkat tangan. Siapa kat sini ada ilmu yang dia cedok, dikutip? Ilmu tu semua simpan dalam hippocampus. Bila kita komplain, file-file dalam hippocampus akan korup. Terus tak boleh pakai. Pintu tertutup. Tiba-tiba jadi kurang bijak. Pengalaman banyak, tapi tiba apa salah? Dia jadi slow sebab pengalaman kita yang banyak tu terus tak boleh nak access. File not found, error. So kita bukan saja sabotage diri kita, kita juga sabotage business partner kita. Otak kita dah lah kecut, kita kecutkan otak orang pula. Lepas ajak tim ramai-ramai, jom kita komplain. So benda ni adalah benda pertama yang kita kena start ubah. Kita kena start focus on solution. So sebagai usahawan, cari circle yang betul. Cari circle yang hebat-hebat. Kalau tak, kita akan seronok dalam kekerdilan kita tu. Sebab kita tak didedahkan dengan pencapaian yang besar macam tu. That's why circle sangat-sangat penting. Dedahkan diri kita dengan persekitaran yang betul. Baru perkembangan otak kita dia akan berusaha lebih dahsyat lagi. Saya rasa otak kita akan bergabung. Satu perkara asas yang saya nak kita semua sama-sama faham adalah sebelum berjaya, kita kena percaya. Sebab kepercayaan kita ni akan menentukan tindakan kita yang seterusnya. Dan tindakan kita akan mempengaruhi hasil yang kita akan
dapat. Sebab tu orang kata otak kita ni ataupun pemikiran kita ni, minda kita ni macam magnet. Dia akan tarik apa yang kita fikirkan. Henry Ford, kenal Henry Ford? Yang bawa kereta Ford lah kan. So Henry Ford kata, whether you believe you can or you cannot, either way you are right. Maksudnya apa? Kalau kita percaya boleh, insya-Allah akan boleh. Kalau kita percaya tak boleh, sampai sudah memang tak boleh. Kenapa? Kita yang sabotaj dengan tindakan kita. Minda kita akan mempengaruhi tindakan kita dan tindakan akan mempengaruhi hasil. Hasil yang kita nampak ataupun hasil yang kita dapat, dia akan mempengaruhi cara kita berfikir balik. Mental model ni terdiri bertiga. Persepsi, andaian, kepercayaan. Benda tu semua akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan maksudnya apa? What we do next. Apa yang kita akan buat. Ataupun cara kita buat. Nampak tak tindakan kita dipengaruhi oleh pemikiran kita. So kalau kita fikir yang tak elok, yang negatif, cara kita bertindak tu mensabotaj diri kita sendiri, dapatlah hasil yang negatif. Betul kat sini, insya-Allah tindakan tu akan diperbetulkan. Sama juga macam bisnes kita. Kalau kita sendiri fikir, aku rasa ini kat KL mungkin boleh pergilah, tapi aku yalah duduk dekat luar bandar ni cukuplah setakat ni, rasa ni pun dah cukup laju dah ni. Memang sampai takat tu je lah. So kepercayaan kita tentang produk, produk aku ni rasanya boleh jual kat grup macam ni je kot. Produk ni mungkin bulan Ramadan, bulan raya, produk makanan laju kot. Masa PKP snack boleh pergi kot. Sekarang ni tak PKP, orang semua dah keluar, orang tak makan dah kot. So bila kita fikir macam tu, sangkaan kita begitu, tindakan kita agak-agak macam mana? Kita akan slow, kita akan tarik handbrake. Kita tak perasan, tapi oleh kerana kita bersangka macam tu, kita tak perasan kita sedang tarik handbrake. Nabi kata, la haula wala quwata illa billah menjadi penyembuh kepada 99 jenis penyakit. Penyakit yang paling lemah yang diubati oleh la haula wala quwata illa billah ni adalah kebimbangan, kerisauan. Kalau kita macam stuck. Macam nak gunakan perkataan untuk ubah emosi tu. Astaghfirullah. Ni strategi perkataan. Fisiologi boleh kan? Perkataan. Astaghfirullah. Nabi kata barang siapa yang melazimi istighfar, Allah bagi dia 3 benda. Kalau ada masalah, dia akan nampak jalan keluar. Kalau dia tengah serabut, dia akan dapat ketenangan jiwa. Dan satu lagi Allah janji apa? Rezeki daripada arah yang tak disangka. Kenapa macam tu? Sebab kita punya rezeki ni disekat oleh kerana benda-benda tak elok kita buat. Kan kita yang buat pendinding pada rezeki tu. Dosa. Astagfirullah. Rezeki jatuh. InsyaAllah nampak jalan keluar. Ubah perkataan, insyaAllah emosi tu akan berubah. Kalau serabut, astagfirullah. Kalau risau, bimbang, la haula wala quwata illa billah. Apa yang kita fokuskan akan mempengaruhi emosi kita. Apa juga situasi yang kita hadapi, kita boleh pilih nak fokus kat mana. Kalau kita fokus pada aspek yang betul, you akan rasa positif. Kalau you fokus pada aspek yang salah, you akan rasa negatif. Nabi SAW pernah ziarah sahabat tengah sakit. Sakit. Nabi kata kat apa? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, tak apa, ini akan menyucikan kau. So instead of fokus pada kesakitan, dia fokus pada penyucian dosa. Terus dia rasa, okey, dosa habis. Betul tak? Baiklah panas kat sini daripada panas api neraka. Nampak tak? Bila kita fokus pada aspek yang betul, fokus on the right thing, insyaAllah emosi kita akan kembali positif.